Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Adab Hamlatul Quran, iaitu adab-adab sebagai penghafaz Al-Quran, adab-adab bagi penghafaz Al-Quran. Kita sambung pada permasalahan yang ke-47, iaitu Imam An-Nawawi menyebutkan membaca Al-Quran secara sambung menyambung, secara bergantian, kan? Maksudnya adalah sejumlah orang berkumpul, setengah daripada mereka membaca 10 ayat atau sebahagian atau selain daripada itu, kemudian diam, dan yang lain meneruskan bacaannya. Kemudian begitulah juga seterusnya. Jadi apakah hukum kalau kita buat macam tu, kan? Imam An-Nawawi menyatakan ini boleh dilakukan dan baik, boleh, tak masalah. Dan sebagai contoh, dalam satu halaqah, biasanya dalam bulan Ramadan lah, ataupun kalau kita buat halaqah majlis khatam Quran, kan? Kita duduk, contohnya duduk satu kumpulan tu ada 10 orang, kan? Jadi setiap satu orang dia baca satu juzuk, kan? Orang pertama baca juzuk 1, contohnya. Dia baca juzuk 1, yang lain diam, dia dengar, kan? Kemudian orang yang kedua baca juzuk 2, sambungan dia. Juzuk yang kedua, orang yang kedua, yang lain dengar, kan? Kemudian orang yang ketiga baca juzuk yang ketiga, kemudian yang lain dengar, dan begitulah seterusnya hinggalah 10 juzuk, semua 10 orang tu baca. Hukum berbuat sedemikian adalah boleh, dan perkara itu adalah perkara yang baik, bukan perkara yang buruk. Imam Malik rahimahullahu ta'ala telah ditanya dan dia menjawab tidak ada masalah dengannya, jadi tak masalah. Jadi kalau ada orang dekat kampung tanya, boleh ke baca Quran macam tu, kan? Kita bagi tahu boleh. Dalil dia mana, asas dia mana, ada disebut dalam kitab Adab Hamlatul Quran, masalah yang ke-47. Imam An-Nawawi kata boleh, dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala kata boleh, kan? Benda tu boleh, baik, tak masalah. Baik. Kemudian yang seterusnya, permasalahan yang ke-48, membaca Al-Quran dengan suara yang kuat, suara yang lantang, suara yang kuat. Ini merupakan fasal yang penting dan patut diperhatikan. Ingatlah bahawa banyak hadis dalam kitab sahih dan lainnya menunjukkan anjuran menguatkan suara ketika membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran secara kuat ni ada dalil dia yang disebutkan dalam hadis yang sahih maupun hadis-hadis yang taraf dia yang lain, sama ada hasan ataupun dhaif, kan? Terdapat beberapa asar. Asar ni kalam para sahabat, kan, yang menunjukkan anjuran memperlahankan ataupun merendahkan suara. Di antaranya nanti akan disebutkan. Pada masa yang sama ada juga pendapat ataupun ungkapan-ungkapan daripada para sahabat yang menganjurkan membaca Al-Quran secara perlahan, suara yang slow, kan? Jadi mana satu yang kita pakai ni? Okey, baik. Dalam ni ada penjelasan dia. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama lainnya menyatakan cara menggabungkan antara hadis-hadis dan asar-asar berkenaan dengan ini ialah bahawa memperlahankan suara lebih jauh dari riya. Merendahkan suara lebih utama bagi orang yang takut berbuat riya. Ini yang pertamanya, kan? Dua perkara itu tak bertentangan, sama ada kita baca secara kuat ataupun secara biasa, secara lemah, suara yang biasa-biasa. Dua-dua ada kelebihan dia. Ulama kata, Imam Al-Ghazali kata, kalau kita ni takut riak, takut menunjuk dekat orang, maka kita baca Al-Quran dengan suara yang perlahan, kan? Maksud perlahan ni kita dengar telinga kita je lah. Kita baca tu kita sendiri yang dengar. Itu, kan? Tetapi sekiranya jika tidak takut berbuat riak, maka menguatkan suara lebih baik kerana banyak diamalkan
dan berfaedah meluas kepada orang lain. Kalau kita ni jenis sempoi kan, tak kisah orang nak mengata ke, orang nak puji ke, kita tak kisah benda tu dan kita tak takut dengan riak. Maksudnya kita baca kuat tu memang dah sifat kita macam tu kan. Kita memang nak baca kuat dan kita tak mengharapkan pun pujian daripada orang. Maka itu lebih baik. Kalau kita tak ada sifat riak, baca Al-Quran dengan suara yang kuat, itu lebih baik. Sebab apa? Sebab dia banyak diamalkan oleh ulama-ulama terdahulu dan memberi manfaat kepada orang lain. Apa maksud memberi manfaat kepada orang lain? Maksudnya orang lain yang dengar bacaan Al-Quran kita, mereka juga dapat pahala. Kan? Jadi yang baca Quran dapat pahala, dan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka pun dapat pahala. Itu kelebihan kalau kita baca Al-Quran secara kuat. Maka dengan demikian lebih baik daripada yang hanya berkenaan dengan diri sendiri. Sebab tu tadilah, orang yang baca Al-Quran dengan kuat ni, dia lebih baik daripada orang yang baca Al-Quran secara slow kan. Sebab kalau kita baca slow ni, kita seorang je yang dengar kan. Tapi kalau kita baca secara kuat, ramai orang yang boleh dengar bacaan Al-Quran tersebut kan. Dan kerana bacaan dengan suara yang kuat menggugah hati pembaca ini, dan menyatukan keinginannya untuk memikirkan dan mengarahkan pendengarannya kepadanya. Jadi kalau kita baca Al-Quran dengan suara yang kuat ni, orang akan terfikir kan, kalau dia jenis yang faham bahasa Arab, dia faham Al-Quran, dia pun akan turut merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang dia dengar daripada suara orang yang baca Al-Quran dengan kuat tadi tu kan. Mengusir tidur, ini kan, mengusir tidur. Kalau kita baca Al-Quran dengan kuat ni, bukan pada waktu tidur lah. Jangan kita baca Al-Quran dengan kuat pukul 2 malam, pukul 3 malam, ganggu jiran kiri kanan. Itu tak kenalah kan. Ini contohnya kalau kita baca pada waktu pagi lepas subuh kan, baca kuat-kuat. Orang yang yang dengar, dia hilang ngantuk. Kena macam tu kan. Kalau tak, kita baca slow kan, kawan-kawan kita pun lemau jelah, sama-sama tidur kan lepas subuh. Itu boleh baca dengan kuat untuk mengusir tidur. Menambah kegiatan dan menggugah orang lain yang tidur dan orang yang lalai serta menggiatkannya. Jadi ini antara faedah-faedah kalau kita baca Al-Quran dengan suara yang kuat. Kemudian ada ulama yang berkata, meskipun keutamaan tersebut bergantung kepada niat, namun menguatkan suara jauh lebih baik. Jika niat-niat ini berkumpul, maka pahalanya berlipat kali ganda kan. Ini tadilah maksudnya, baca Al-Quran dengan kuat iaitu lebih baik daripada baca Al-Quran secara suara yang slow. Sebab apa? Sebab banyak kelebihan-kelebihan yang boleh didapat kalau kita baca Al-Quran dengan suara yang kuat. Baik, yang ni adalah permasalahan yang lain. Imam Al-Ghazali mengatakan, justru kami katakan membaca di dalam mushaf lebih baik. Ini adalah hukum masalahnya. Banyak asar yang menulis berkenaan tentang perkara tersebut, dan saya kemukakan sebahagian daripadanya. Diriwayatkan dalam kitab Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti yang didengarnya dari seorang nabi yang bagus suaranya melakukan Al-Quran dengan menguatkan suaranya. Perkataan mendengar itu adalah isyarat kepada keredaan dan penerimaan. Maksudnya kalau kita sebut mendengar ni, ialah dia baca tu dalam keadaan yang kuat kan. Allah redha kan terhadap orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, suara yang elok, dan menguatkan suara dia kan. Ini baik, jadi yang kat bawah-bawah ni semuanya adalah tentang hadis-hadis dan juga asar-asar tambahan. Tetapi sebagai kesimpulan dia, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, membaca dengan suara yang kuat itu lebih utama berbanding dengan suara yang perlahan. Tetapi walaupun sedemikian, kalau kita ni jenis takut riak, maka kita boleh, tak masalah, baca Al-Quran secara perlahan. Jadi insyaAllah kalau ada beberapa soalan nanti boleh tanyakan. Sekadar ini sahaja, insyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang seterusnya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.